je tangan ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, sekali lagi banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam yang berbahagia ini sekali lagi kita diberi kesempatan sama boleh hadir ke masjid kita ni. Dengan kehadiran kita dapat menunaikan tugas harian kita sebagai seorang mukmin, dan kita juga berada di majlis ilmu. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi satu amalan jariah untuk bekalan ke akhirat nanti. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, keluarga dan tabi'in ila yaumiddin. Pertemuan hadis kita pada malam ni iaitu hadis di muka surat 55. Hadis yang ke-14. Dan amba rasa malam ni kita boleh tamat. Masa setengah jam ni ataupun 40 minit ni kita boleh tamat tajuk kita iaitu tajuk azan ataupun tajuk bel. Kerana di antara hadis-hadis yang kita nak baca ni agaknya bahasan tak panjang sangat. Cuma ada dua hadis di akhir itu perlu juga kita teliti dan kita tengok hikmat dan huraiannya. Hadis yang ke-14
Wa an Malik bin Al-Huwairisi. Muka surat 55 hadis yang ke-14. Wa an Malik ibn Huwairisi radhiyallahu anhu qala lana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza hadaratis salatu falyu'azzin lakum ahadukum rawahu as-sab'ah. Artinya apabila hendak sembahyang, maka hendaklah bang bagi kamu seorang daripada kamu. Arti hak dia masuk sini iaitu hendak sembahyang. Ada dalam lafaz Arab tu iza hadaratis solah. Bila marinya sembahyang ataupun bila masuknya waktu solah, masuknya waktu sembahyang, maka hendaklah jadikan saya kamu tu sebagai tukang azan, sebagai tukang bel. Hadis ni pendek. Yang kita boleh faham pada hadis ni iaitu disyariatkan ialah dengan adanya azan. Disyariatkan dengan adanya azan dan pilih orang yang lebih pandai daripada orang lain. Orang yang lebih pandai daripada orang lain. Dia kata sini keutamaan menjadi imam solat berbanding menjadi muazzin. Dia sebut iaitu sore jadi imam, sore jadi muazzin. Kerana Rasulullah bersabda, hendaklah orang yang paling tua usianya di antara kamu menjadi imam solat bagi kamu. Pilih orang yang tua di antara kamu dan pilih di antara yang qari. Jadi nak tua pun kena qari lah. Kalau hak tua tidak qari, hak muda qari, nak ambil hak muda juga. Jadi qari itu lebih mengutamakan daripada hak lain. Kenapa dia qari? Qari ni iaitu orang yang bacaannya lebih betul daripada yang lain. Lain pun betul dah. Tapi lebih betul, lebih fasih daripada hak lain. Ambil hak tu sebagai imam. Berpadu mana kata imam ada dalam hadis ni? Nabi tak sebut imam pun dalam hadis ni. Sebab dia kata, tengok di antara kamu sebagai tukang bel sore, dan sebagai bila ada azan maka adalah sembahyang. Tukang azan sore, lepas tu tukang imam sore. Tukang juga imam. Itu hadis yang ke-14. Hadis yang ke-15, wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal iza azanta fatarassal wa iza aqamta fahdur waj'al baina azanika wa iqamatika miqdara ma yafrugu al-akilu min aklihi
Rawahu Tirmizi wa da'afahu. Artinya apabila bank engkau bila mubai wahabilan, maka berlambat-lambatlah. Ini adab azan. Berlambat-lambat. Iaitu, gapo maksud berlambat-lambat? Memanjangkan suara pada bacaannya. Supaya kita dengar bel itulah. Kita dengar bel tu, bila bel, maka suara kita tu, suara tukar bel tu, panjang-panjang. Supaya berlaku lah ni lah. Allahu Akbar, punya panjang-panjang. Dan apabila iqamat engkau, maka percepat-cepatlah. Betul dah lah kita buat tu. Kita pakai hadis dah lah. Kalau kita dah buat senama kening tu. Iaitu, tu dengan panjang-panjang, lambat-lambat sikit. Dan qomat tu dengan cepat-cepat sikit. Allahu Akbar, asyhadu Allah gitu. Kalau azan panjang-panjang. Dan jadikan antara bank engkau dan iqamah engkau sekadar selesai orang yang makan daripada makannya. Selesai daripada makan dan daripada makanannya. Apa dia nak wayak ni? Nak wayak ni di antara bel dengan qomat tu nak suruh biar ada sengih. Biar ada tempoh yang agak dia bandingnya seperti orang duk makan. Orang duk makan dan dia selesai makanannya. Dia makan tu biar selesai. Berapa minit? Kita nak buat apa minit? 10 minit. 10 ke 15. 10. Dah ada 10 minit dah. Balik dah tu 10 minit. Jadi kalau orang start makan bunyi bel. Bunyi bel. Lepas tu makanlah 10 minit. Barulah bunyi qomat pula. Kalau duk makan bunyi bel berhenti ke? Itulah soalannya dak. Tak ada lagi teruskan makan. Boleh jawab boleh makan pun boleh. Tak lagi juga. Jawab boleh makan pun tak apa. Tapi nak ada kedok tu. Nak ada kedok tu jawab boleh makan tu. Makan ni lagi duduk depan. Ada sup lagi. Ada gula lagi. Tu ada bawah. Ada hadis yang ke-17 tu. Jawab ada hadis 17. Maksudnya kalau bang jangan bercepat-cepat pada bacaannya. Dan iqamat boleh percepat-cepat. Dan iqamat tu boleh percepat-cepat. Be tu dengan suara kuat dan lama-lama. Iqamat dengan suara cepat. Dan lagi hendaklah perantaraan bang dan iqamat itu sekadar selesainya orang yang makan daripada makannya supaya orang yang jauh sedikit jangan tergopoh-gopoh. Bahasa Melayu betul dah tu. Ada. Bahasa Melayu betul dah. Jadi orang yang beri tempoh kepada orang yang ada kerja, dia ni satu bandingan. Makan ni bandingan sajalah. Bandingan kata koda yang tertentu untuk beri peluang kepada orang-orang yang sibuk duk kerja buat benda-benda lain. Dan itulah pada kebanyakannya.
itulah pada kebanyakannya zuhurnya asalnya ralik dengan buat kerja kecuali isyak. Isyak maghrib pun sibuk lagi kadang-kadang. Sibuk lagi nak maghrib tu kau sedap buat kerja. Nak perhabis orang panggil tak? Perhabis tu perhabis ni. Perhabis gau seming ko, perhabis nane ko, perhabis macam-macam nak perhabis lah. Supaya selesai satu kerja untuk nak solat maghrib. Dalam hadis ni juga dapat ambil apa tu maksud pada hadis ni iaitu disyariatkan tartil ketika mengalunkan azan. Disyariatkan cepat dalam melakukan iqamat. Juga disunatkan beri jarak waktu antara azan dengan iqamat. Lepas tu disyariatkan juga iaitu jaga beri peringatan kepada tukang azan. Itu biasalah yang duk berlaku tempat kita pun okey dah, comel dah masalah azan, masalah qomat ni. Kerana di masjid-masjid itu ada time yang ditulis ada bahawa je qomatnya sekian, je azannya sekian. Habis. Ada yang ke-16. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yu'azzanu illa mutawaddiun. La yu'azzanu illa mutawaddiun. Artinya tidak boleh bang melainkan orang yang berwudu. Dan ini hadis ada lemah di segi rawi. Kalau hal lemah tu kita tengok matan. Tidak boleh bang melainkan orang yang berwudu. Di sini apa maksud ni? Maksudnya iaitu di antara adab dan tertib bagi orang beh iaitu hendaklah dia berwudu. Lepas tu kalau tidak berwudu, apa hukumnya? Hukumnya makruh sahaja. Bukan dia sapat oleh beh, dia makruh sahaja. Kerana meninggalkan perkara yang sunat. Tiap-tiap perkara meninggalkan yang sunat, maka jadi makruh. Jadi makruh. Ada yang ke-17. Wa an Ziyad bin Al-Haris radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man azzana fahuwa yuqimu wa da'afahu aidan. Ini hadis yang ditanya saat ini. Artinya dan siapa yang bang maka dialah iqamat. Siapa be dialah qomat. Siapa be dialah qomat. Kemudian kalaulah orang lain qomat, macam mana? Hukumnya boleh juga orang lain qomat. Cuma kalaulah orang azan tu be dan juga orang azan tu qomat, maka dia itu boleh sunat muakkad. Boleh sunat muakkad. Apa sunat muakkad ni? Sunat yang sangat-sangat dituntut. Iaitu supalah orang semaya raya. Jadi kelebihan yang amat besar kalau dia tu dan dia tu juga qomat. Kalaulah orang lain pun boleh. Boleh juga. Habis. Ini dua hadis yang kita nak sebut panjang sikit. Iaitu hadis yang ke-18 muka surat 56 dan hadis yang ke-19 ni.
Hadis yang ke-18. Wa an Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik ni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a'u bainal azani wal iqamati. La yuraddu du'a bainal azan wal iqamah. Tidak ditolak akan doa di antara azan dan iqamah. Tidak ditolak akan doa di antara azan dengan iqamah. Maksud mudah-mudahnya, siapa-siapa dia berdoa di antara azan dan iqamat itu, maka doa dia tidak ditolak. Doa apa-apa pun. Doa apa-apa pun tidak akan ditolak. Ditanya mengapa doa ketika itu tidak ditolak? Jawapannya yang besar sekali. Banyaklah pandangan ahli ilmu di situ. Jawapan yang banyak kerana dia tidak ada hajat lain kecuali dia bersiap sedia untuk sembahyang. Bersiap sedia untuk sembahyang. Orang yang jawab orang pergi ke masjid ni tidak ada dah hajat lain kecuali dia untuk menunaikan fardu, untuk menunaikan solat. Sebab tu artinya seolah-olah dia dah pun duduk sembahyang. Seolahnya orang tu, kita tu sudah pun bersiap sedia untuk sembahyang. Sebab itulah artinya orang tu dah standby dah supaya menunaikan solat. Lepas tu orang hak tak pergi sembahyang, orang duduk di rumah nu, duduk alai hutan nu, duduk di kedai jualan dia. Doa celah tu diterima ke tak? Diterima belaka-laka. Kerana syarat doa yang besar sekali iaitu al-ikhlas. Syarat doa yang besar sekali iaitu al-ikhlas. Ya. Azan dalam radio. Jawab dalam radio. Hak tu kalaulah orang yang ber tu sunat juga dijawab. Keset tu tidak disunatkan. Kalau keset tidak disunatkan. Kalaulah orang disunatkan jawab juga walaupun dalam radio. Saya langsung ke ber di Mekah ke, ber di Mekah ke sunat jawab juga. Gitu. Lepas tu masalah lagi. Doa di situ disuruh angkat tangan ke ataupun mudah-mudah gitu ya. Jawab boleh jalan Allahumma apa ni? Doa tu doa ni kagak ada boleh lagi. Maka kata ulamanya sunat di situ iaitu doa dengan menadah tangan. Doa dengan menadah tangan. Nak doa ke apa saja, di celah dengan qomat tu boleh berdoa. Syaratnya doa itu tidak ada manik. Apa dia manik? Tidak ada benda-benda yang menyebabkan ditolaknya doa-doa kita. Sebab terbesar yang Tuhan tolak doa-doa ni iaitu makanan yang haram. Itu depan sekali. Depan sekali iaitu makanan yang haram. Kita ni dalam hidup kita ni kita ada bersemak ke makanan yang haram, itu sebab yang utama yang Tuhan tak terima doa kita. Dan segala permintaan kita
Allah Ta'ala bukan timur selalu. Bermaksudnya apa ni, kadang-kadang bukanlah benda tu boleh selalu. Tuhan terima dah tapi tak boleh selalu. Supaya kita dengar cerita-cerita para anbiya, para nabi, doa-doa mereka pun ada siapa belah-belah tahun baru diterima. Ada Nabi Yunus 40 hari. Maka di ikan nun baca gapo la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Siapa berjaya daripada tubik pada ikan nun siapa 40 hari 40 malam. Tu para anbiya dah. Tuhan buat contoh, apalagi kita ni, manusia biasa ni, mungkin siapa bertahun-tahun. Dan kena guna sebab untuk nak berjayanya doa-doa kita tu, untuk nak kabulnya doa-doa kita tu. Kena usaha dan ikhtiar. Contohnya kita kata supaya anak kita berjaya. Kita berdoa supaya anak kita berjaya, serta kita buat cara-cara supaya anak kita itu berjaya. Buat cara. Hatta dia belajar, nak jadi tahfiz, hatta dia tempat tahfiz contohnya. Cari turut sunnah yang Tuhan buat di dunia ini. Tuhan buat sunnah siap dah, cara dia dah. Siapa dia nak pergi jadi kejayaan, ini caranya. Kalaulah tak ikut cara ni, maka dia tak akan berjaya. Kemudian kita sebut sikitnya waktu-waktu yang diterima doa, yang tidak ditolak doa. Ada dua hal berdoa ni. Satunya kira waktu, yang keduanya kira tempat. Kalau kira waktu, iaitu tengah malam dan akhir malam. Lepas tu ketika sujud, ketika imam atas mimbar, lepas tiap-tiap solat waktu, ketika turun hujan, ketika minum air Zam-Zam, ketika lepas asar hari Jumaat sampai jatuh matahari. Lepas asar hari Jumaat sampai jatuh matahari, berdoa ketika nak habis ruh. Bukan hak nak mati itulah, hak kita hak hidup ni. Berdoa. Ketika menziarahi orang sakit, itu doa-doa tu masa tu semua tidak ditolak. Dan semua hak amal sebut tu ada hadisnya masing-masing. Ada hadisnya masing-masing. Siapa 21 tepat. 21 masa. Siapa dengan tepat lah tu. Kalau kira tepatnya, kalaulah kita pergi Mekah, kawasan Mekah tu, banyak tempat-tempat yang diterima doa dan tidak ditolak. Kalaulah berkait langsung dengan kita hari-hari ni, apa dia? Doa ibu ayah kepada anaknya juga tidak ditolak. Doa anak yang soleh kepada ayah ibunya juga tidak ditolak. Dua-dua tu kapik ikan ni. Ayah, ibu ayah doa kepada anak juga tidak ditolak. Doa anak yang soleh kepada ibu ayahnya juga tidak ditolak. Apa tu sebut anak yang soleh? Kerana anak yang toleh ni,
Bukan nak berdoa kita deh. Dia supaya kita pergi banyak-banyak. Supaya boleh jual harta kita. Banyak lagi dah. Itu hak berkait dengan kita hari-hari. Dan selagi doa ketika iftar. Ketika berbuka puasa. Habis hak tu. Itu hal berdoa. Ada yang akhir sekali pada malam ni. Hadis tentang bayi kita ni dah. Hak azan ni. Wa an Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'un nida Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilata wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'antah innaka la tukhliful mi'ad halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Artinya siapa yang berkata ketika mendengar seruan orang bang akan Allahumma rabb hazihi ini hingga akhirnya halal baginya syafaat aku pada hari kiamat. Ini hadis yang akhir dan hadis ni yang kita dah amal sama-sama dah. Bahasa mudahnya, siapa-siapa baca Allahumma rabb hazihi sampai akhir, masa bila? Masa lepas azan. Maka Nabi kata, dia ni jamin akan dapat syafaat aku pada hari kiamat. Akan dapat syafaat aku pada hari kiamat. Apa syafaat? Syafaat iaitu pertolongan. Pertolongan di akhirat nanti tidak ada dah pertolongan kecuali pertolongan yang Tuhan beri kepada Nabi Muhammad seorang sahaja. Ada Nabi Muhammad seorang sahaja yang boleh beri syafaat. Syafaat ni banyak perkara. Disebut dalam kitab Safsa iaitu 5 perkara yang Nabi izin, yang Tuhan izin kepada Nabi kita untuk memberi syafaat. Hak dosa banyak boleh jadi sikit dosa. Hak masuk neraka lama boleh cepat keluar pada neraka. Siapa 5 perkara yang Tuhan beri pada Nabi Muhammad seorang sahaja yang boleh beri syafaat. Baik. Kemudian bacaan ni lepas azan yang disebut di sini. Lepas qomat tak ada sebut di sini. Sebut di sini iaitu lepas pada azan. Macam mana lepas qomat? Lepas qomat ada khilaf pula oleh para ulama. Dan mazhab kita Syafi'inya dan disokong oleh mazhab Imam Ahmad bahawa lepas qomat juga dikhanaki disunatkan baca hak ni. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah ni. Walaupun dia tak sebut dalam hadis ni. Karena ambil mafhum, karena azan pun iaitu sebut kalimah syahadah, sebut tentang akidah, maka qomat pun sebut benda yang sama. Maka disunatkan juga baca doa ni. Allahumma rabb hazihi da'wati tammah ni sampai akhir. Arti dianya Allahumma tu wahai Allah. Serupa dengan kata ya Allah, Allahumma tu. Ganti dah tu. Allahumma tu sama dengan kata ya Allah. Allah tu siapa? Rabb hazihi da'wati tammah. Tuhan ataupun Tuwe ini seruan yang sempurna. Apa dia seruan yang sempurna ni? Iaitu dalam kitab B tu kita ada sebut kalimah tauhid. Dalam kitab B tu kita sebut selawat atas Nabi, saksi Nabi sebagai rasul.
Nah, ha, sempurna dah be tu, cukup berlaku situ. Itu panggil seruan yang sempurna. Dan juga wassalatul qaimah, dan juga semaya yang akan didirikan. Kita ni nak semaya dah ni. Nak semaya, nak adakan semaya. Lepas pada be ni semaya lah. Ati berikanlah hati itu. Ati Muhammadanil wasilah. Muhammad itu akan wasilah. Wasilah sini mana surga. Doa sentiasa kepada Nabi supaya Nabi itu boleh surga. Memang surga dah. Tapi cara Allah Ta'ala buat untuk kita tu boleh sambung dengan Nabi, tu baca doa ni. Wal fadilah, dan beri kelebihan. Fadilah ni kelebihan. Wa ba'ashu, dan letakkanlah Nabi kita ni maqamam mahmuda, tempat yang terpuji. Mahmud artinya terpuji. Allazi wa anta, yang engkau janjikan. Yang engkau janjikan. Innaka la tukhliful mi'ad, sungguhnya engkau itu tidak menyalahi janji. Kata para ulama, hak Nabi sebutnya taka allazi wa anta. Lepas tu ditambah pula belakang itu innaka la tukhliful mi'ad, itu bukan kata Nabi. Itu pun dibahas oleh ulama. Tapi kita bacalah perhabis. Kita baca perhabis, ambil pada awal Allahumma rabb hadhihi tamah tu, sapalah kepada innaka la tukhliful mi'ad. Siapa baca hak ni lepas be dan lepas qomat, Nabi jamin dia akan mendapat syafaat, iaitu pertolongan dia kepada kita-kita orang yang beriman. Jadi kita betul-betul kita baca, artinya kita akan dapat syafaat. Nabi akan tolong kita. Abilah itulah apa tu? Gitu. Baca dia wab'ashu maqamam mahmudanil lazi. Mahmudanil lazi. Gunung juga situ. Pada penusa lagi, ati Muhammadanil wasilata. Depan tu. Dua nun situ tu. Kalaulah nak bubuh alih le boleh. Wa ba'asuhul maqamal mahmu. Boleh juga. Wa ba'asuhul maqamal mahmu. Lam dua kali. Lam dua kali. Boleh juga situ. Tapi hak ni hak ma'ruf. Wa ba'asuhu maqamam mahmudanil lazi wa anta. Habis. Itulah saja bab azan kita ni lebih kurang sebulan. Kerana banyak hadis, sampai 19 hadis, dan ada lagi sebenarnya sikit sebanyak yang berkait dengan azan ni, tapi aku rasa dah cukup dah setakat tu. Mudah-mudahan kita boleh ilmu dan manfaat daripada hadis-hadis yang kita baca. Kemudian masuk bab baru, iaitu bahagian syarat sembahyang. Allahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma zakirna atina